Astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya mu'allima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna, wa fahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma. Wa sakharna ma'a Daud al-jibal yusabbihna wa at-tayru kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman wa ya Rabb Ibrahim wa ya Rabb Musa wa Isa wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita ditemukan lagi untuk kita teruskan dalam Riyadhus Shalihin, bab berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan memelihara hubungan silaturahim. Kita masuk hadis yang ke-102. 151 dia punya pengertian kita baca. Di ibu-ibu ayah-ayah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung daripada hadis 151, matan yang kita dah baca pada minggu lepas, berkenaan satu daripada hadis yang telah diriwayatkan daripada Abu Talha, yang saya kisahkan. Abu Talha seorang peniaga yang dapat kepada dia Islam, lalu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sa'iqun al-awwalun, antara orang yang terawal masuk Islam. Kita baca dia punya pengertian yang telah kita baca pada yang lepas, matan dia daripada firman Allah Ta'ala, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Maksud daripada hadis daripada Abu Hurairah juga, katanya radhiyallahu an, Abu Talha adalah antara orang-orang Ansar yang terkaya di Madinah. Abu Talha orang yang kaya di Madinah, yang mempunyai kebun-kebun tamar yang luas. Kekayaan dia dengan tanah, daripadanya terdapat pokok-pokok tamar. Antara harta-harta yang paling dia sukai, ada kebun-kebun tu, ada yang dia paling sukai ialah kebun korma di Birha, Bayraha, kebun korma Bayraha. Kebun itu terletak menghadap ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Masjid Nabawi di Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memasuki dan minum airnya yang sedap. Di dalam kebun tu berhadapan dengan Masjid Nabi, kebun korma dia ada telaga, dan Nabi pernah datang situ, Nabi pernah minum air di telaga tersebut, dan airnya sedap. Ketika turun ayat yang bermaksud kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai, iaitu hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagiannya daripada apa yang kamu sayangi.
Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Yang mana Allah Taala bagi tahu, sekali-kali kamu tidak mencapai hakikat sebenarnya satu kebajikan dan kebaktian bila mana kamu berikan sesuatu tu adalah sesuatu yang paling kamu suka. Ini Allah bagi tahu. Abu Talha bila dengar ayat daripada Allah Subhanahu wa taala ini, dia pergi menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabarakallah berfirman yang bermaksud." Keberkatan yang Allah Ta'ala berikan, di mana Allah Ta'ala berfirman, tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Dan sesungguhnya aku sangat sayang kebun kurma Bayraha, kebun kurma yang berhadapan dengan Masjid Nabi, yang ada telaga tu. Talha ada kebun, banyak kebun, tapi kebun tu paling dia sayang. Jadi dia bertemu dengan Nabi, dia cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bila turun ayat lan tanal birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, aku nak bagi tahu engkau ya Rasulullah, aku ni ada satu kebun di Bayraha dan kebun ni aku sayang sekali. Maka sesungguhnya aku sedekahkan dan infakkanlah kerana Allah Ta'ala. Aku harapkan kebajikan." Dia minta aja supaya dapat dengan balasan pahala. Kalau diinfakkan dengan harta kebun dia, dengan pohon-pohon kurma, sebagai bekalan ke akhirat. Dia minta kalau dia bahagi ni, Allah balas dengan pahala ke akhirat besok. Dan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah kebun itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah tunjukkan kepada kamu. Sebagaimana Allah turunkan firman tu, aku bagikan kebun ni, kamu gunakanlah. Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kebun itu merupakan harta yang mengandungkan dan menguntungkan, dan sesungguhnya aku telah mendengar apa yang kau katakan. Jadi kebun tu mempunyai satu kelebihan. Dia sangat menguntungkan dan aku pun dah dengar yang engkau nak infakkan. Dan sesungguhnya aku berpendapat engkau hendaklah berikan, iaitu agihkanlah daripada kebun engkau ini kepada kaum kerabat kamu. Maka Nabi kata, bagilah kepada kaum kerabat kamu. Lalu Abu Talha pun berkata, aku akan lakukan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Talha membahagikan harta itu kepada kaum kerabatnya dan anak-anak bapa saudaranya, iaitu sepupu-sepupunya. Bermaksud diinfakkan juga harta daripada harta dia, tapi bukan diwakafkan kepada semua, tapi dibagikan kepada ahli keluarga dia lah. Di antara dia adalah sepupu-sepupu dia. Diinfakkan? Ya, diinfakkan juga. Jadi ini Abu Talha dengan Nabi SAW, dia terus sahut. Dia sahut daripada apa yang Nabi sarankan, sebab dia tahu balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tahniahlah tuan-tuan, hari ini dapat sejadah baru. Mudah-mudahan penginfak ini Allah Ta'ala berikan keberkatan ke hidup dia, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan rezeki dan memberikan kesihatan untuk terus menikmati rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kampung saya pun sama, berebut-rebut tuan-tuan, berebut-rebut. Jadi alhamdulillah seronok nampak duduk atas kapet tebal kan.
Jadi inilah di antara dia ada satu sumbangan infak untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini cerita tentang Abu Talha. Satu daripada perkara yang Nabi suka adalah dengan infak. Pengajaran daripada hadis, Islam menggalakkan umatnya menderma, bersedekah dan sebagainya. Kita boleh derma, kita boleh sedekah. Dulu saya bagi tahu setiap pagi ibu-ibu, ayah-ayah, kita pergi ke masjid ni, ada malaikat yang mencatatkan. Dia menanti, tuan-tuan. Dia menanti. Di masjid tu dia menanti kita infakkan sesuatu. Malahan pagi-pagi pun dia ada bersama dengan kita. Ada malaikat khusus yang dia ini akan mencatatkan dengan amalan kita. Bila kita bawa satu daripada duit kita ke derma ke, atau kita nak bagi orang minum ke, kita bagi je tuan-tuan, maka terus Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan malaikat, malaikat akan catat lapu pada Allah Taala. Ya Allah, tambahkan rezeki dia khusus untuk dia. Tapi bagi orang yang dalam keadaan dia kedekut, ataupun dia bakhil, ataupun susah untuk menginfakkan, malaikat ini pun mengangkatkan kata-kata untuk Allah Ta'ala. Ya Allah, sempitkan bagi kehidupan dia setiap pagi. Setiap pagi. Jadi itulah, bila kita belajar sesuatu, maka kita terus amalkan kalau benda itu bermanfaat. Yang kedua, Islam mengutamakan umatnya supaya menderma dan bersedekah kepada kaum kerabat. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Perkara yang ketiga yang Allah Ta'ala bagi tahu. Wa'budullah, kamu mengabdikan diri pada Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, jangan kamu syirikkan Allah Ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, buat baiklah pada mak ayah kamu. Wa bidzil qurba, yang keempat ni kaum kerabat. Tengok pada Allah, jangan syirik, buat baik ibu bapa. Yang keempat ni apa? Dengan kaum kerabat. Silaturahim pun kena. Kalau nak buat baik, nak bagi sesuatu pun, bagilah kaum kerabat. Kaum kerabat dahulu. Kadang kita ni ada baju daripada anak-anak kita yang cantik lagi, tapi dah tak muat. Nak bagi siapa? Bagilah di antara ada keluarga-keluarga kita yang dia ini kurang berkemampuan. Kita datang pun tengok baju anak dia, tengok ulang-ulang tu je, maka kita bagi. Kita bagikan. Tapi bagi tahulah, sungguh ni pakaian ni dah sempit. Kalau seandainya mampu untuk kita belikan barulah. Tapi kalau tak mampu, kita bagikan. Nak tak? Kalau kata nak, bagi. Kita bagi. Jadi itulah di antara yang kita boleh bagikan pada ahli keluarga. Jadi apa sahaja orang bagi, kena terima. Nabi ajar, terima. Apa sahaja terima. Dan kalau kita tak nak, kita sambungkan. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Dan kita pun diajar adab dengan pemberian orang macam tu. Kita bulan puasa selalu orang bagi-bagi kan. Orang sebelah tengok dia bagi karipap. Orang sebelah sini bagi kuih gulung. Jadi nak gantikan orang yang bagi karipap, kita bagi kuih gulung yang sebelah kiri, bagi ke kanan. Yang kanan pula bagi karipap ni, kita bagi karipap ni, bagi kat sana. Jadi kita bagi-bagikan. Orang suka tak? Suka. Pandai tak dia? Pandai. Tapi ada lagi satu pandai. Apa yang pandai? Orang bagi karipap 10, dia ambil 2, dia ambil 8, dia bagi yang kat sebelah 8. Yang kat sebelah pula bagi 6, dia ambil 1, dia ambil 5 ni, dia bagi kat sebelah. Jadi dia pun cukai juga. Itu lagi bijak. Tapi kena balas. Sebaik-baiknya kamu balas. Tu dia ajar oleh Islam macam tu. Tapi kalau kita dah tahu yang sini ni buat karipap banyak, dibagi kita sini, lalu dibagi ke dia sebelah, carilah lain apa-apa, tuan-tuan. Jangan tuan-tuan bagi karipap ni hantar sebelah, orang sebelah kata macam sama je dengan sana. Saya buat sama-sama dengan dia, hari ni dapatlah dosa kering, nipu. Sebenarnya saya tak ada nak buat apa-apa. Tak apalah, tak apa, ambil lah. Tapi sebenarnya dia ajar macam tu untuk kita berbalas-balas dalam Islam. Dia bagikan sesuatu, kita pun kena balas sesuatu. Sebab tu Allah yarham Datuk Ismail Kamus bagi tahu dulu, ingat tak dia kata, kalau kamu nak cari sahabat, carilah sahabat orang yang faham dengan kita.
yang faham dengan agama. Kita baru berkenal dengan dia, kita bawa dia pergi minum, ajaklah dia minum. Dia minum tu kita bayarkan. Kita bayarkan 2-3 hari kita ajak dia minum. Kita ajak dia minum lagi, kita lambat sikit bayar. Dia tak bayar, kita bayarkan. Alhamdulillah, tuan-tuan. Lepas tu kita ajak lagi, dalam seminggu kita ajak minum. Kali ni dia tak nak bayar juga. Siapa nak bayar, tuan-tuan? Kita bayarkan. Lepas tu bolayan. Itu Datuk Ismail kamu saja. Sebab orang yang kalau betul ada agama, tuan-tuan, kita belanja dia hari ni, minggu depan dia akan belanja kita. Itulah di antara orang yang terbaik dalam kita berkawan. Kalau kita belanja lama dia, dalam satu hari ni syaitan kalau tak dapat hasut orang buat jahat, dia akan hasut dalam keadaan kita ni buat baik. Dia datangkan pada hati untuk kacau. Jadi kacaulah kita. Tapi Datuk Allah yarhamlah, kisahkan kalau nak cari sahabat. Tapi ada sahabat yang jenis macam tu. Yang ketiga, derma yang paling baik ialah menderma harta yang disayangi. Ini yang dibagi tahu dalam kitab ni lah. Kalau tengok, ada salah satu daripada Syekh Abdul Rahim yang daripada Indonesia yang azan macam azan Mekah tu. Dia duduk kat mana? Dia duduk kat Masjidil Haram. Membesar di Masjidil Haram. Berlari-lari kat Masjidil Haram. Jadi dia ni membesar sampaikan semua imam-imam Mekah ni semua dia tahu lagu dia. Semua dia tahu. Jadi dia ni azan Mekah pun dia tahu. Tapi bila dia nak salam tak dapatlah. Dia budak kan, lari-lari. Polis kejar dia boleh lari-lari tempat dia. Sampai satu ketika ni dia minat dengan Bilal Masjidil Haram tu. Dia ikut lagu tu. Dan akhirnya dia dilantiklah untuk jadi imam di kawasan Masjidil Haram lah. Ada masjid-masjid terdekat kan. Akhirnya dia pun jadi di situ. Satu ketika dia jemput lah. Dia pernah datang Malaysia. Dia pernah jadi azan di Masjid Shah Alam. Dan anak murid saya pun pernah ambil sanad azan tu dengan Bilal Masjidil Haram. Jadi itulah, bila dia datang situ, dia suka sangat dengan Bilal Masjidil Haram. Dia ajak datang ke Malaysia. Dia support lah. Setiap tahun dia datang. Jadi memang sambutan lah. Masjid Negara pun sambut. Disebabkan Bilal Masjidil Haram ni diibaratkan seperti bapa angkat dia lah. Jadi dia telah menghadiahkan sesuatu yang disayang pada Syekh ni lah. Orang Indonesia. Dia bagi apa? Sebetul cincin yang dipakai. Padahal dia perhati lama rupanya. Bilal tu azan dia perhati dia cincin hijau. Akhirnya dia dapat cincin hijau. Dan dia cerita dalam temu ramah dia kata ini cincin daripada Bilal Masjidil Haram yang disayang. Dan dia pun sayang sangatlah. Dia tak pakai selalu, sekali-sekali. Jadi ada benda yang dia sayang. Jadi tuan-tuan boleh ke bagian tersayang, tengok-tengoklah. Kalau isteri yang tersayang bagi kat orang mengamuk. Yang keempat, menderma kepada kaum keluarga adalah termasuk dalam maksud ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Pada kaum keluarga. Kita teruskan lagi daripada hadis yang 152. Wa an Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma qala aqbala rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala aba yuqa 'ala al-hijarati wal jihadi abtaghil ajra min Allah ta'ala qala fahal laka min walidayka ahdun hayy na'am bal kilahuma. Nabi bagi tahu bal kilahuma. Qala fayabtaghil ajra min Allah ta'ala qala na'am qala farji ila walidayka fa ahsin suhbatuhuma muttafaqun alaih. Maksud daripada hadis daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu katanya,
Seorang lelaki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Aku mengikat janji." Abdullah bin Amru adalah sahabat Nabi. Allah redha keduanya, iaitu Abdullah dan Amru al-As. Sebab tu radhiyallahu anhuma. Dua-dua tu Allah redha. Allah redha kepada Abdullah dan juga Amru al-As, di mana katanya seorang lelaki menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia pun berkata, "Aku mengikat janji." Dia dah ikat janji ni, dia dah mau'id. "Aku mengikat janji dengan engkau untuk turut serta berhijrah dan berjuang, iaitu jihad untuk menuntut ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala." Jadi ni tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah yang rahmat Allah Ta'ala, sahabat-sahabat dulu bersama dengan Nabi ni, dia letakkan nama. Nak pergi berjuang ni letakkan nama. Alangkah sukanya bila nama tu naik, dapat tersenarai untuk pergi berjuang. Suka dia. Dia kata dia dah ikat janji dah. Dia nak ikut sama-sama berhijrah, ikut sama berjuang. Jadi senarai nama. Nabi SAW ambilkan, dan mungkin di antara siapa yang terpilih akan pergi berjuang. Jadi ni seorang lelaki ni jumpa dengan Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni dah ikat janji untuk pergi berjihad dan berhijrah dengan engkau. Berhijrah dan berjuang dengan engkau ya Rasulullah. Untuk apa? Semata-mata untuk ganjaran pahala di akhirat besok." Rasulullah SAW bertanya, "Adakah salah seorang daripada orang tuamu masih hidup?" Dia kata, "Kamu nak berjuang ni, ayah kamu ada lagi?" "Ada." "Ibu kamu ada lagi?" "Ada." Dia kata, "Ya, bahkan kedua-duanya masih hidup." Rasulullah SAW bertanya lagi, "Engkau mahukah menuntut pahala daripada Allah Ta'ala?" Nabi kata, "Mak ayah hidup lagi?" "Hidup." "Engkau nak tak pahala yang Allah bagi?" Yang dia tahu pahala pergi perang, pergi berjihad, pergi berhijrah dengan Nabi SAW. Dia kata, "Nak tak pahala daripada Allah?" Maka lelaki ni kata, "Ya, aku nak ya Rasulullah." Dia kata, "Ya." Kata Rasulullah SAW, "Pulanglah kamu kepada kedua-dua ibu bapa kamu dan buat berbaktilah, buat baiklah kepada kedua-duanya." Nak nyatakan apa? Seseorang yang pergi berperang, berjihad, dan dia ini menjaga ibu ayah dia, martabat pahala yang Allah angkatkan tu sama. Kita tak pergi perang. Pergi perang ke? Ya, perang kita perang hawa nafsu. Kita pergi masjid, kita berperang dengan hawa nafsu kita. Tapi sekarang perang dan perang jihad untuk menegakkan Islam dengan peperangan tumpah darah tak ada. Nak dapatkan pahala sama, jaga mak ayah kamu. Berbaktilah pada dia. Itu kalau seandainya ada. Mana yang ada, baktilah. Dakaplah mak kita, dakaplah ayah kita. Ciumlah tangan dia. Nanti bila dah tak ada tuan-tuan, kita akan cari. Kita akan cari kat mana? Kita ambil dia punya kain dia. Kita ambil baju dia. Kadang kita ambil sejadah dia. Kadang kita duduk kat mana yang ibu ayah kita duduk. Dia sembahyang tu, kita duduk kat situ. Sebab apa? Kita mencari dia. Tapi masa dah tak ada lah. Masa ada, kena datang kat dia. Berikan kabar gembira untuk dia. Wajib ke atas kita ini berbakti pada ibu ayah kita. Dulukan ibu ayah. Kalau sekiranya perkara tersebut, kita tengok hukum-hukum dia lah. Kalau seandainya ibu dengan ayah, adakah kita kena turuti dengan kehendak dia? Ya, kalau sekiranya tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada itu kewajipan kita. Contoh dia apa? Kita ini nak solat. Ayah nak makan, mana yang kita perlu dulukan? Kan? Kepada Allah Ta'ala. Bagi tahu ayah, boleh tak kalau ayah saya bagi makan lepas ni? Ayah kata boleh, kita dulukan Allah Ta'ala. Tapi kalau tak boleh, kita bagi makan dulu seketika dan terus solat. Dia ada timbangan dia, ada sunatullah. Kalau kena dengan mak ayah lah, kita tengah sembahyang sunat, tiba-tiba ayah panggil. Kita nak teruskan ke kita nak pergi terus
menyahut panggilan ibu dan ayah kita. Kalau sekiranya kita solat wajib, maka kita kena dulukan panggilan Allah Ta'ala. Tapi kalau sekiranya sembahyang itu adalah sembahyang sunat, kita kena dulukan ibu dan ayah kita. Sunatullah dan kewajipan kepada ibu ayah. Sebab itulah kita memahami betul-betul mana di antara dulu yang dulu kita dulukanlah. Dulukan. Sebab kita tak nak kita jadi anak yang derhaka. Bila jadi anak yang derhaka, maka sia-sialah kita punya kehidupan kita. Pengajaran daripada hadis, menjaga dan berbakti kepada kedua ibu bapa yang masih hidup adalah lebih penting daripada berjihad dan berhijrah. Ini dalam hadis ni tahulah pengajaran dia. Dia lebih penting. Lebih penting daripada kita berhijrah dan berjihad. Sebab mengembirakan daripada ibu ayah kita. Sebab itulah kalau ibu ayah dah tak ada, saya dah pesankan ada 6 perkara kita jangan lupa kita buatlah untuk ibu ayah kita. Ingat lagi kan, yang pertama apa nak buat dengan dia? Doakan dia. Doakan mak ayah. Yang kedua, apa yang kita nak buat? Iaitu kita bacakan Quran untuk dia. Khatamkan Quran untuk dia. Baca Quran khusus untuk pahala ibu dan juga ayah. Yang ketiga sedekah untuk ibu dan ayah. Jadi ibu ayah dah tak ada, tapi bolehkah kita berbakti kepada ibu ayah kita? Boleh. Tapi infakkan sesuatu pahalanya untuk ibu ayah kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita boleh berpuasa. Berpuasa untuk siapa? Untuk ibu ayah kita. Ibu ayah kita mungkin ada dia tertinggal puasa-puasanya, kita sebagai anak boleh untuk memberikan puasa kita ni. Tapi puasa ialah, sembahyang tak boleh. Yang kelima, kalau kiranya dia ada mewasiatkan korban, maka selesaikan dengan korban dia. Dan yang keenam, ada hutang dia, selesaikan hutang dia. Selesaikan hutang dia. Allah bagi jalan. Sama ada hutang dengan manusia ataupun hutang dengan Allah Ta'ala. Apa hutang dengan Allah? Iaitu mengerjakan ibadah haji. Kalau seandainya ibu ayah belum pergi haji, kita kumpulkan duit, buatkan haji untuk ayah. Tapi dengan syarat dia apa? Kita dah pergi haji dulu, barulah buat haji untuk ayah. Tapi harapan tipis lah. Sebab apa? Sekali pergi je sekarang. Yang wajib dia bagi. Untuk kali kedua, kalau ada duit lebih, bolehlah pergi package. Untuk yang kedua adalah haji tu menjadi haji sunat kalau buat diri dia. Tapi kalau untuk ayah dia boleh buat untuk ayah dia. Dah pergi haji, tahun depan dia pergi lagi. Tapi dia buatkan untuk ayah. Dia boleh sebab dia dah pergi haji. Kalau tak ada pun, tabung haji dia ada, bagikan satu daripada iklan siapa yang nak buat badal haji, nak mengirim badal haji. Kata silap saya 2,500. Bagilah pada tabung haji. Tabung haji akan carikan orang-orang yang berada di Saudi ini untuk melakukan ibadah haji. Itu ada 6. Kalau seandainya ibu dan ayah, ibu ayah dah tak ada dah. 6 perkara tu kena ingatlah. Tapi hutang dia kena selesaikan. Ada satu kisah hamba Allah. Dia ceritakan salah seorang daripada penceramah, dia ni mengaji di Mekah, mengaji di Madinah, Universiti Madinah. Di Madinah ni dia ada tiang-tiang yang diajarkan oleh tuan-tuan guru kat sana. Siapa yang pernah pergi Madinah tahulah, selepas solat kadang solat maghrib, kadang solat subuh, ada tiang-tiang khusus ni untuk dia bagikan tausiah. Tausiah ni maknanya diajarkanlah, kadang dibaca hadis, kadang ada halaqah Quran, tahfiz kan. Jadi di antara tuan guru tu cerita tentang apa? Tentang keadaan berbakti kepada ibu ayah dia. Di mana ayah dia ini, di dalam seorang hamba Allah ni, ayah dia meninggal tapi meninggalkan hutang sebanyak 630,000 rial.
Jadi dituntut oleh daripada orang yang dihutang. Jadi ayah dia dah meninggal. Jadi ayah dia meninggal ni meninggalkan hutang. Datanglah orang yang dihutang tu menuntut untuk minta balik daripada hutang pada ahli waris. Akhirnya dia buat satu report, ahli waris kenalah bayar. Kena bayar, dan dia pun dipanggil ke mahkamah. Dipanggil ke mahkamah, bagi tahu sesungguhnya ayah kamu telah meninggal hutang, dan hutang ayah kamu sebanyak 630,000 rial. Hampir dekat setengah juta lebih lah. Kalau ikut juta, 0.63 juta. Maknanya tak sampai juta lah, 630,000. Jadi mahkamah tanya, bagaimana keadaan ayah kamu yang berhutang? Adakah kamu ingin membayarnya? Dia kata, ya, saya ingin membayarnya. Tapi sekiranya saya tak mampu, ambillah diri saya dan penjarakan dalam penjara. Kerana apa? Kesalahan ayah saya, biarlah saya sebagai ahli waris tanggung. Kata mahkamah, cubalah kamu cari harta yang kamu ada, kumpulkan semua, kalau mampu untuk membayar. Akhirnya dia pun carilah. Bergolok bergadai, cari pada harta dia, kumpul, dapatlah 10,000 rial. Dia bagi tahu pada hakim bahawasanya saya dapat mengumpul 10,000 rial. Hakim kata, kamu dapat menyelesaikan 10,000 rial, bermaksud ada lebih kurang dalam 620,000 rial lagi. Jadi hakim memutuskan, saya beri masa kepada kamu 3 bulan untuk kamu bekerja membayar hutang ayah kamu. Dia kata, baiklah hakim, saya kerjalah dalam masa 3 bulan. Dibebaskan dan dia bekerja. Masa dia bekerja tu tak lain tak bukan hanya kalimah daripada mulut dia. Dia hanya mengucapkan istighfar saja. Istighfarlah, minta ampun, ya Allah, ampunkan ayahku ya Allah, ampunkan diriku, ampunkan ayahku ya Allah. Kan kita masa nak tidur kan setiap hari kan kita baca Allahumma ghfirli wali walidayya. Sebelum tidur Nabi ajar tu, Allahumma ghfirli wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat. 3 tu. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan ibu ayah aku, dan ampunkan semua muslimin muslimat. Kalau ada dosa, ampun aku, ampunkan ya Allah. Tu sebelum tidur baca doa tu. Kalau terlupa masa balik tu, bacalah awal-awal. Bismillah 21 kali tu kan, baca awal-awal. Kadang saya tabarok tu masa balik tu baca. Semalam saya pergi ceramah di Melemu Pasir, alhamdulillah. Jemaah kat sana habis Syak, semua baca surah Tabarok. Semua baca Tabarok. Serentak ramai-ramai baca. Yang buka handphone, yang buka Quran kecil, buka Quran. Semua baca. Habislah. Qul ara'aytum in asbahakum ma, sampailah habis. Daripada Tabarok tu 2 muka, lebih kurang 2 muka sikit lah. Kata alhamdulillah, saya pun dah baca, saya balikkan, tak payah bacalah, tinggal baca bismillah aja. Bismikallahumma ayya wa amu. Jadi itulah, maka dia pun kerja 3 bulan, dipanggil mahkamah, masuk mahkamah balik. Lalu hakim tanya, berapa yang kamu dapat? Dia kata, untuk kamu tebus ayah kamu. Dia kata, untuk dapatkan 620,000 ni hakim, sesungguhnya aku yang aku kumpul tu 10,000 yang lepas tu aku bekerja sambil menyimpan, dan harta daripada dia ni yang dia boleh bergolok gadai tu hampir dekat 10 tahun aku bekerja. Ini diberi masa 3 bulan untuk
kumpulkan 600 satu benda yang mustahil. Jadi aku hanya dapat kumpulkan dalam masa 3 bulan tu 20,000 je. Banyak tu, 3 bulan 20,000. Hakim kata sesungguhnya kamu ini telah menanggung hutang daripada ayah kamu ni sebagai ahli waris sebanyak 600,000. Maka bagi kamu ini dihukum penjara. Dihukum penjara. Dihukum penjara ni Maha suci Allah, dia tak putus-putuslah istighfar lah, minta ampun. Rahmat Allah turun ni pada dia. Bila mana terdengar berita bahawasanya dia sanggup berkorban untuk ayah dia, tak semena-mena ramai yang infak untuk menebus ayah dia ni. Jadi orang ada infakkan, membayar sehingga 600,000 selesai. Sana tambah sini, kumpulkan 600,000. Maksudnya niat anak dia yang baik itu demi ayah dia, Allah bukakan jalan keluar. Akhirnya dia bebas. Dia bebas dan dapat melunaskan hutang daripada ayah dia. Sebab tu ibu-ibu, ayah-ayah, kena ingat bahawasanya saya nak bagi tahu, dulu saya dah bagi tahu kan, ada 4 tanda orang itu ahli neraka. 4 tanda mengatakan bahawa dia ini adalah ahli neraka. Yang pertama ialah apabila seseorang itu, bila dia ambil daripada kitab amalan dia ni adalah daripada tangan kiri. Ambil tangan kiri, confirm akan masuk neraka. Kalau seandainya dia berikan tangan kanan dan dia ambil daripada tangan kanan, maka malaikat akan pegang tangan dia, dia akan pusingkan, akan patahlah. Dan sependapat mengatakan dia ambil daripada tangan tu lalu dia sentak, tercabut. Sebab bila diberi dengan tangan kiri, maka dia kena ambil tangan kiri. Bila ambil tangan kiri, standby lah untuk ke neraka. Itu satu daripada tanda. Waman utiya kitabahu biyamini, dengan tangan kanan. Tapi bila tangan kiri, habislah. Itu tanda-tanda dia seorang masuk dalam neraka. Sebab dalam kitab Hidayatus Salikin cerita tentang mizan, sesuatu yang kita kena percaya, manusia ini akan ditimbang dengan amalan dia. Amalan pertama yang ditimbang, amalan yang kedua ditimbang, dan amalan yang ketiga. Apa yang ditimbang? Iaitu amalan kebaikan dan juga amalan kejahatan. Satu lagi, dan dinyatakan bahawa Allah akan timbang pada jasad dia. Mana dalil yang katakan jasad? Ingat tak kisah siapa? Abdullah bin Mas'ud, yang mana dia panjat pokok arak. Kayu siwak itu kan pokok arak kan. Ada kata pokok korma. Dia pakai jubah kan. Sahabat-sahabat tengok daripada bawah, nampak apa? Nampak betis dia yang kecil. Betis dia kecil. Abdullah bin Mas'ud ni kan orangnya kecil, hitam, brown, kulit dia coklat-coklat hitam lah. Kaki dia kecil. Sahabat-sahabat ketawakan. Nabi SAW bagi tahu, apa yang kamu ketawakan terhadap Abdullah? Sahabat kata, kita tengok je kan. Nabi kata, adakah kamu tengok kaki dia yang kecil tu? Ada orang ni tuan-tuan badan besar, kaki dia kecil. Kita tengok macam tak padan. Ada orang badan kecil, kaki ku semangat, besar. Ada yang jenis kaki dia besar, betis dia besar. Ada yang betis dia kecil. Jadi kamu tengok betis Abdullah kecil tu, kamu tahu tak? Betis Abdullah tu kalau ditimbang dengan Bukit Uhud, betis dia lagi berat daripada Bukit Uhud. Sebab amalan dia. Oh, tu dia kata dalil yang mengatakan bahawa manusia ni akan ditimbang, jasad dia pun ditimbang. Maha suci Allah. Itulah manusia akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mizan lah. Sampai mizan, masuklah titian sirat. Titian sirat ni dia bagi tahu dalam
kisah dia. Ada 7 manusia, 7 golongan orang yang melintasi titian sirat. Yang pertama seperti kilat. Seperti kilat. Macam manalah kilat kan? Ibu-ibu, ayah-ayah tengah hari cuba ambil satu cermin besar tu kan. Tengok matahari, letakkan cermin, pantulan cahaya, cuba pergi suluh kat dinding. Kita suluh tu, dia dah ada kan? Kita gerakkan. Cepat tak? Cepat kan? Itu cahaya. Cahaya. Laju, ya laju perginya. Ini sekelip mata dah sampai dah. Kita belum kelip mata, tengok cahaya tu dah sampai. Seperti kilat. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan seperti angin. Angin. Angin laju tak? Laju. Jangan cakap angin ni. Angin Allah Ta'ala datangkan dengan air. Puting beliung tu macam mana? Datangnya. Semua terbang. Kita tengok kat YouTube tu, bila angin datang tu, atap-atap ni, zing-zing ni macam mabuk dia keluar tu. Terbang. Subhanallah. Yang ketiga, melintasi titian sirat ni seperti menaiki kuda. Laju. Yang keempat, seperti menaiki unta. Unta dengan kuda, laju lagi kuda. Tapi unta, dia tahan lama. Dia macam enjin Honda. Enjin Honda expired ini makin lama, makin panas, dia jalan. Saya dulu pakai kereta, pakai motor Suzuki Cup tu kan. Yang 70 tu dengan mak saya pergi mana, pasar. Daripada dalam kat Padang Temu. Putau sampai Padang Temu. Apa sanilan? Tak tahu lemak. Buka minyak penuh, apa penuh. Saya tengok plug. Plug pun okey lagi mak. Kenapa ni? Saya duduk sekejap. Lepas tu start balik. Hidup mak. Naik balik. Rupa enjin tak boleh panas. Dulu motor Kapcai lampu kotak tu. Motor Suzuki Kapcai. Tapi kalau ni live kena saman ni. Apalah. Kena saman Ustaz Zaidi lah. Tapi motor Honda tak. Makin panas jalan. Tapi itu teknologi dulu. Teknologi sekarang Suzuki pun dah masuk racing dah. Sekarang dah macam-macam dah. Suzuki masuk racing, Yamaha masuk racing, semua dia nak up. Tuan-tuan tengoklah, kereta pun macam-macam brand dah sekarang. Yang tak terfikir kat kita ni pun jelly pun dia. Ingat jelly tu jelly makan, lupa jelly pun dah masuk dah. Kereta C50, C70. Dulu kita tahu C20 Datsun. Y20 ya benda. Y20. Jadi ni seperti mana? Kuda. Unta. Sebab unta istimewaan kita dah ceritakan unta punya istimewa. Apa unta punya istimewa? Sekali dia minum, dia boleh tahan 3 bulan. Perjalanan tu dia boleh jalan 3 bulan. Tu unta. Sekali kita minum 3 jam ambil. Unta sekali minum 3 bulan tak payah minum. Dia ada tabung air dia. Bila malam, kulit dia akan jadi panas. Bila panas, badan dia boleh menyejukkan, boleh jadi sejuk. Sebab tu dia boleh bawa berjalan waktu panas waktu hujan ke waktu sejuk, dia boleh berjalan unta. Unta jalan macam ni lah. Sedap pula kerusi ni. Unta jalan. Tapi kalau kuda, dia melompat-lompat badan. Dan dia akan jalan macam itulah. Yang seterusnya, melintasi titian sirat dalam Minhatus Salikin, dia seperti mana berlari. Yang keenam, dia berjalan. Yang terakhir, dia merangkak. Wa na'udzubillah.
melintas titian sirat. Jadi yang pertama, orang yang akan masuk neraka pastinya tangan tu adalah tangan kiri ambil buku. Yang kedua, seseorang yang tinggalkan dengan hutang. Hutang sama ada hutang daripada dosa dia dengan manusia. Sebab tu kalau boleh kita jangan tinggalkan hutang. Kan ada doa dia kan, supaya kita jangan sampai tinggalkan hutang. Tapi sekarang kalau tak hutang macam tak hidup pula. Rumah hutang, kereta hutang, apa lagi hutang? Personal loan hutang. Habis sekarang dia ada insurans takaful. Mati je insurans bayar semua sekali. Habis hutang-hutang dia sebab ada perjanjian. Yang ketiga, pastinya seorang itu akan masuk dalam neraka apabila dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Ini semua ada dalam hadis dan ayat Quran. Di antara ayat Quran dan hadis. Orang yang masuk pasti dalam neraka ialah orang yang meninggalkan perkara-perkara wajib. Solat ditinggalkan, puasa ditinggalkan, walaupun dia mau buat perkara-perkara sunat, tetapi wajib tu ditinggalkan sebab asas. Dia sedekah tapi dia tak puasa Ramadan. Usia 63 tahun, 64 tahun. Puasa je dia kata aku tak payah puasa lah, sebab aku pun sedekah dah banyak dah. Masjid tu sebenarnya aku yang sedekahkan tanah tu, jadi puasa aku tak payah. Jadi dia dapat apa? Dapat dosa lagi, ya dapat dosa sebab kewajipan puasa tu. Dan seterusnya ialah apabila seseorang itu tanda akan masuk neraka bila di timbangan tersebut amalan kejahatan dia lagi berat daripada amalan kebaikan, pasti dia akan masuk neraka. Tapi bila kita dengar macam tu kita rasa takutlah. Saya bagi tahulah pada ibu-ibu, ayah-ayah rahmat Allah Ta'ala, ada 5 pula yang dinyatakan Nabi dan dinyatakan dalam Al-Quran. Seseorang bila beramal dengan benda ni, dia akan pasti masuk syurga. Ada 5. Dengar kamu betul-betul. Kalau boleh cuba ikat betul-betul dan beramal. Andai kata ibu-ibu ayah masuk dalam syurga, nanti ibu-ibu akan, ayah-ayah akan kata apa? Betul lah si budak tu cakap. Siapa budak tu cakap? Saya lah. Walaupun nampak dah tua, ibu-ibu dah masuk syurga, ayah masuk syurga, betul lah ustaz tu cakap. Sebab ini daripada hadis dan juga ayat Quran. Pertama, kalau seorang itu nak masuk syurga, Nabi tak kata bahawa tahajud, puasalah Senin Khamis, tak. Pertama sekali, kerjakanlah solat waktu itu dengan sempurna. Kesempurnaan pada solat itu bukan sahaja solat, tetapi dengan wuduk dia. Itu yang pertama sekali. Wuduk jaga elok-elok, lepas tu solatlah elok-elok. Dan yang ketiga, wuduk dia jaga, solat dia jaga. Satu lagi ialah waktu dia jaga. Apa waktu dia jaga? Masuk waktu azan, dia dah ada, lalu dia solat. Sama ada subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Maka orang ni akan dimasukkan dalam syurga. Kalau api neraka datang menyambar pun, dia tidak akan terasa. Dan sesungguhnya api neraka tak akan menyambar bila orang yang beramal sedemikian. Dikatakan kalaulah dia jaga pada subuh, waktu dia jaga, zuhur dia jaga, asar dia jaga, maghrib dia jaga, tiba-tiba isyak, sebelum isyak dia meninggal, jaminan untuk dia masuk dalam syurga. Jaga waktu. Yang kedua wuduk dan waktu. Solat dia jaga. Jadi waktu sembahyang pun kena jagalah dengan tamak nina. Sembahyang tu kena jaga.
Baca pun bacalah elok-elok, jangan kelang kabut waktu solat. Sabar Allah suruh dalam solat yang pertama. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam suratul Baqarah. Yang kedua, hadis daripada Ummu Habibah. Nabi bagi tahu kalau kamu amalkan, kamu akan menjadi ahli syurga. Apa dia? Dulu saya pernah bagi tahu kalau ibu-ibu, ayah-ayah ada amalkanlah, mudah-mudahanlah amalkan. Iaitu solatlah 4 rakaat pada waktu zuhur, sebelum dan selepas. Bermaksud sebelum fardu zuhur solat 4 rakaat. Tapi kita buat 2. Selepas pun 4. Ummu Habibah isteri Nabi SAW meriwayatkan. Dan aduh ya Allah, bila dengar sahaja daripada kata-kata Nabi SAW, Ummu Habibah kata, aku selepas mendengar kata Nabi, aku tidak tinggalkan sehingga ke air hayat. Dia tak akan tinggalkan sampai air hayat. 4 sebelum, 4 selepas. Nabi kata dia menjadi ahli syurga. Yang ketiga, iaitu orang yang melakukan solat sunat dalam satu hari tidak kurang 12 rakaat. 12 rakaat setiap hari. Dan kalau kita tengok yang 12 rakaat tu, kalau kita jaga betul-betul dalam sunat rawatib, kita dah dapat dah. Sunat rawatib yang muakkad ada 12. 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 4 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. Yang muakkad. Tapi kita tergelincir 2 selepas zuhur. Okey, ini sunat muakkad. Saya ulang balik, 2 sebelum zuhur, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur. Tapi ada hadis 4 kan? Tapi yang ini dikategorikan 12 rakaat kalau rawatib. 2 sebelum zuhur, 4 sebelum selepas zuhur. 4. Dah berapa? 8 kan? 2 selepas maghrib, dah 10. 2 selepas isyak. Itu yang muakkad. Tapi kalau ada di antara kita dengan tahajud, tahiyatul masjid, sunat wuduk, sunat mutlak, sunat taubat, sunat hajat, satu hari tidak kurang daripada 12, maka dikatakan bahawa menjadi dia ni ahli syurga. Kiranya kematian dia pada waktu itu. Mudah-mudahanlah dengan rahmat Allah Ta'ala, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang keempat, nak jadi ahli syurga, Nabi menyatakan dia berkait dengan yang pertama tadi. Orang yang menjaga solat selepas fajar dan sebelum terbenamnya matahari. Bila? Iaitu melakukannya pada waktu subuh. Dia jaga sungguh-sungguh. Yang kedua, pada waktu asar. 2 waktu tu. Sebab waktu itulah ujian bagi manusia. Subuhnya sedapnya tidur. Asarnya sibuk dan penatnya dia bekerja. Tu 2 tu.
Tapi jangan balik lepas ni buat subuh dengan asar aja. Zuhur dah tak payah. Nanti hilang pula dia punya syurga tu. Sebab ada satu di antara yang pertama, menjaga kewajipan solat. Yang terakhir, iaitu bila ada turun rahmat Allah Ta'ala pada dia, pada diri dia ini, walaupun dimasukkan dalam neraka, rupa-rupanya diri dia ini dalam hati dia, dalam lidah dia, dalam anggota dia mengerti dengan kalimah syahadah. Ada kunci syurga. Apa dia kunci syurga? La ilaha illallah. Itu kunci syurga. Ingat siapa nak masuk syurga kena bawa kunci tu. Jangan bawa kunci kat rumah. Kunci rumah tu tak boleh buka pintu syurga. Kunci syurga ialah kalimah la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang aku sembah melainkan Allah. Saya dah bagi tahu syarat-syarat dalam syahadah tu kan. Syarat-syarat syahadah tu perhatikan betul-betul. Kita faham dan kita tahu apa yang kita sebut. Yang kedua, kita yakin apa yang kita sebut. Yang ketiga, kita patuh apa yang kita sebut. Yang keempat, kita ikhlas apa yang kita sebut. Yang kelima, kita tinggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah suruh. Itu syarat-syarat dalam syahadah, iaitu kalimah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab tu orang yang datang dalam keikhlasan dia menyebut kalimah syahadah, tiba-tiba air mata dia mengalir. Rasa tak? Tengok Ustaz Albert Liu, dia mengislamkan orang. Bila kata saya tahu tentang Islam tapi saya belum mengucap, tak apa, ikut saya mengucap asyhadu. Dia pun sebut asyhadu. Orang jalanan dia, bangsa Cina. An la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ustaz Albert dia pun peluk tiba-tiba menangis dia. Bila ditanya kenapa, dia rasa lapang. Dunia ni rasa dah lapang dah bagi dia. Sebelum tu ditimpa dengan macam-macam, otak dia macam-macam. Tapi bila sebut dengan kalimah syahadah, datang keikhlasan hati dia, Allah lapangkan bagi dia. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah nikmat Allah Ta'ala, daripada pengajaran hadis 2 sampai 6 tu, bolehlah baca. Iaitu orang yang berbakti dan buat baik kepada ibu bapa akan mendapat ganjaran pahala daripada Tuhannya. Islam menyeru umatnya supaya menjaga ibu bapa mereka sebaik-baiknya. Hubungan sama manusia adalah penting, lebih-lebih lagi golongan yang lebih muda terhadap golongan tua. Walaupun hijrah itu wajib, tetapi apabila bertembung dengan kewajipan terhadap ibu bapa, maka diutamakan kewajipan terhadap ibu bapa. Jika agama dapat dipelihara, dilaksanakan perintahnya di sisi mereka. Dan jika tidak, maka wajiblah berhijrah dengan meninggalkan mereka untuk menyelamatkan agama, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat muhajirin. Abdul Rahman Auf tinggalkan isteri dia, anak-anak dia semua ditinggal. Harta dia banyak ditinggalkan. Tapi itu dunia. Dia pergi kepada akhirat. Ikut Nabi SAW. Banyak di antara sahabat-sahabat memang tinggalkan semua harta, anak pinak kadang. Yang tak mau beriman, dia pergilah. Dia pergi ikut Nabi SAW. Dia utamakan bil walidain, iaitu daripada jihad kerana bil walidain itu fardu ain, dan jihad fardu adalah fardu kifayah. Tetapi jika jihad juga telah menjadi fardu ain, seperti dalam keadaan perang di mana musuh menyerang negara Islam, maka wajib diutamakan jihad. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah nikmat Allah Ta'ala, kita tawakuf setakat ini dahulu. Minta ampun, minta maaf banyak-banyak.
Andai ada keterlanjuran kata-kata daripada saya, yang baik datang daripada Allah, buruk daripada saya, hakikat daripada Allah Ta'ala. Saya doakan ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di dalam masjid ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kesihatan tuan-tuan. Allah berikan dengan kerahmatan daripadanya, kewaafiatan untuk kita terus mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik datang daripada Allah, buruk daripada saya, hakikat daripada Allah Ta'ala. Terima kasih tuan-tuan yang mendoakan saya. Sesungguhnya doa daripada tuan-tuan, Allah kabulkan juga permintaan daripada tuan-tuan itu sendiri. Dan mudah-mudahan satu ketika nanti kita akan disatukan dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.